أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nama diberi Nur Intan Safinah binti Amiruddin, merupakan pelajar PDPP ambilan Jun 2021 di IPG Kampus Pendidikan Islam Bangi, dan pensyarah penilai saya merupakan Ustaz Ma'zir bin Nur. Saya ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Lasan Satu Jenjang untuk proses dan juga tempoh praktikum. Baik, hari ini saya akan laksanakan dan juga bentangkan mengenai refleksi pertengahan praktikum. Baik, praktikum saya akan dilaksanakan secara sepenuhnya sepanjang 10 minggu, dan Alhamdulillah saya sudah pun laksanakan selama 5 minggu, dan ini merupakan refleksi praktikum yang akan saya bentangkan. Baik. Berikut adalah indikator-indikator yang akan saya detailkan, yang akan saya terangkan secara terperinci berikutan kepada refleksi pertengahan praktikum. Yang pertama ialah pengetahuan dan kemahiran sedia ada di IPG yang saya aplikasikan di sekolah. Yang kedua ialah pengetahuan dan juga kemahiran baharu yang saya perolehi. Yang ketiga adalah ilmu binaan dan juga inovasi yang telah berjaya saya hasilkan. Dan yang keempat adalah komen dan juga reaksi terhadap pengalaman mengajar di sekolah yang saya ditempatkan. Baiklah, kita pergi kepada indikator yang pertama, iaitu pengetahuan dan kemahiran sedia ada di IPG yang diaplikasikan di sekolah. Baik, yang pertama iaitu penulisan RPH. RPH bermaksud adalah rancangan pengajaran harian. Kita dapat lihat bahawa RPH merupakan satu elemen yang paling penting dalam proses pengajaran dan juga pembelajaran. Di sini kita dapat lihat apabila saya belajar di IPG, penghasilan RPH yang begitu terperinci, sangat detail dengan 19 item yang perlu disediakan, termasuklah juga mukaddimah, set induksi, seterusnya langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4 dan sehinggalah kepada penutup, termasuklah refleksi. Ini semua akan memberi impak yang besar kepada hasil PDPC yang saya laksanakan ini, kerana langkah 1, langkah 2, langkah 3 adalah cadang yang saya rancang ataupun cadangan aktiviti yang dilaksanakan itu adalah berdasarkan kepada objektif pembelajarannya. Dan ini saya dapat lihat apabila kita susun RPH dengan lebih terperinci, kita akan mampu untuk menghasilkan satu PDPC yang cemerlang. Baik, yang kedua adalah pengajaran mikro. Pengajaran mikro yang lebih berfokus kepada pelaksanaan set induksi. Set induksi merupakan satu elemen penting dalam menarik minat murid untuk belajar sebenarnya. Saya dapat lihat sebelum ini apabila saya tidak melaksanakan set induksi, murid kurang fokus, murid kurang mempunyai minat untuk belajar mengenai subjek yang saya ajar. Apabila saya mengaplikasikan set induksi walaupun secara ringkas, contohnya kotak beracun, saya hanya pasang lagu dan letakkan satu kotak di dalamnya ada inti ataupun isi pembelajaran, dan kotak itu akan dipasing ataupun diedarkan kepada murid-murid diikuti dengan alunan lagu, dan alunan lagu itu akan terhenti, murid terakhir akan memegang kotak tersebut, akan membentangkan isi pembelajaran kepada kelas. Walaupun hanya aktiviti yang sedemikian rupa, ianya dapat memberi rasa seronok kepada murid-murid. Didik hibur yang cuba saya sediakan ini, yang cuba saya laksanakan ini memberi kesan yang positif dalam kehidupan murid-murid saya. Dan selain itu juga, selain daripada kotak beracun, saya ada juga melaksanakan belon ajaib dan juga pembentangan video, tayangan video, audio dan sebagainya. Jadi pelbagai set induksi yang pelbagai ini dapat memberikan satu rasa tertunggu-tunggu dalam murid-murid saya untuk menantikan apakah set induksi Cikgu Intan pada hari ini. Dan seterusnya adalah perancangan pengurusan kelas. Baik, perancangan pengurusan kelas adalah bahagian lebih kepada kawalan kelas. Saya akui sebelum ini saya ada sedikit masalah
pengawalan kelas, saya kurang mahir untuk mengawal kelas. Apabila saya aplikasikan pedagogi dan juga elemen-elemen psikologi yang saya pelajari di IPG dalam pengaplikasian praktikum ini, saya dapat lihat saya semakin mampu untuk mengawal kelas dan murid-murid semakin mendengar kata dan PDPC dapat dilaksanakan dengan begitu sempurna. Baik, yang kedua adalah pembelajaran abad ke-21. Di sini kita dapat lihat pembelajaran berpusatkan murid dan juga penggunaan TMK, Teknologi Maklumat dan Komunikasi, peta aiting dan juga sumbang sarat. Dan antara aktiviti yang dapat kita laksanakan adalah kita laksanakan aktiviti secara berkumpulan walaupun kita masih lagi di ambang endemik pandemik ini dan sentuhan juga perlu dielakkan. Walau bagaimanapun aktiviti secara berkumpulan dapat juga dilaksanakan dan ini berpusatkan kepada murid dan murid lebih seronok kerana ianya melibatkan kawan-kawan mereka dan mereka tidak rasa begitu kekok untuk menjawab soalan dan sebagainya. Baik, seterusnya adalah saya menggunakan model disiplin Skinner iaitu peneguhan. Peneguhan negatif dan juga peneguhan positif. Baik, berkaitan dengan peneguhan negatif, saya juga memberi sedikit hukuman kepada murid yang tidak melaksanakan tugasan dan yang seterusnya adalah saya fokuskan kepada peneguhan positif. Saya ada hadiahkan mereka gula-gula ataupun hadiahkan mereka sesuatu hadiah apabila mereka dapat menjawab soalan sebagai satu galakan untuk mereka untuk terus berjaya menjawab, cuba menjawab. Salah atau betul itu bukan satu persoalan, tapi apabila murid itu mempunyai satu sifat ingin mencuba, ini mampu memberikan mereka lebih berkeyakinan dan juga berpengetahuan tinggi. Baik, seterusnya saya juga melaksanakan dan juga mengaplikasikan model assertive center iaitu guru berhak untuk menentukan peraturan kelas yang diajar. Baik, murid-murid murid-murid dalam kelas masing-masing ada peraturan masing-masing. Jadi apabila mereka masuk ke kelas saya, mereka ada peraturan yang telah saya sediakan. Antaranya murid tidak boleh bercakap sesama sendiri, murid perlu angkat tangan sebelum menjawab, murid perlu memberi salam sebelum masuk kelas. Jadi sedikit sebanyak elemen-elemen peraturan ini melibatkan adab dalam proses pembelajaran dan juga menuntut ilmu dan inilah yang saya aplikasikan sedikit sebanyak memberi impak kepada per, pertumbuhan dan juga pembentukan akhlak murid-murid dalam kelas yang saya ajar. Seterusnya adalah teknologi maklumat dan komunikasi. Saya juga banyak juga melibatkan elemen TMK dalam pembelajaran. Contohnya lembaran kerja secara live worksheet ataupun saya menggunakan video PowerPoint ataupun Canva itu sendiri. Dan juga ada juga saya kaitkan berkaitan dengan tayangan video dan saya akan soal apakah dapatan daripada video tersebut. Dari samping itu juga saya ada kuis interaktif yang melibatkan penglibatan murid-murid yang ada kaitan dengan permainan dan ini sangat menarik minat mereka sebenarnya iaitu kuis word wall ataupun quizzes dan yang seterusnya saya ada Google Site saya sendiri yang murid-murid boleh rujuk Google Site tersebut untuk lebih memahami secara kompleks sekiranya mereka tidak hadir ke sekolah. Dan di sini saya ada sedikit nyatakan gambar yang pertama iaitu 3 orang murid mendapat hadiah buku sebagai ganjaran positif kepada mereka dan yang kedua saya ada melaksanakan lembaran worksheet yang berbeza mengikut keterbezaan dan yang ketiga adalah saya mengajar di dalam kelas tetapi melibatkan TMK iaitu saya sediakan PowerPoint dalam proses pembelajaran. Itu untuk bahagian pengetahuan yang saya perolehi daripada IPG diaplikasikan di sekolah. Seterusnya kita fokus kepada bahagian kemahiran. Saya mempunyai kemahiran untuk mengendalikan serta menjadi pengajar majlis untuk program-program di sekolah secara bersemuka mahupun dalam talian. Antara program yang dilaksanakan adalah majlis khatam Al-Quran, Maulidur Rasul dan pelbagai program-program keagamaan yang lain. Di samping itu juga bukan sahaja program agama sahaja saya akan jadi pengacara majlis, termasuklah juga majlis persaraan guru, majlis perpindahan guru, perpisahan dan sebagainya. Dan um, ini juga memberi impak dan juga memberi satu
um, sampai kepada kemahiran yang saya miliki dan ini diaplikasikan di sekolah saya. Baik, itu indikator yang pertama. Baik, indikator yang kedua iaitu pengetahuan dan kemahiran baharu yang diperolehi daripada praktikum. Yang pertama adalah pengejaran secara keterbezaan, lembaran kerja mengikut tahap kognitif murid. Apabila saya laksanakan lembaran kerja mengikut tahap kognitif murid, contoh saya meletakkan satu objektif kepada semua murid tetapi pelaksanaan aktiviti yang berbeza. Contoh, apabila kita di dalam kelas tersebut ada murid yang di tahap cerdik, ada murid yang di tahap sederhana, ada murid yang di tahap lemah. Dan ketiga-tiga tahap ini saya akan sediakan lembaran kerja yang berbeza. Ini untuk supaya murid itu dapat menjawab dan objektif pembelajaran itu lebih tercapai. Dan murid juga lebih bersemangat kerana mereka mampu untuk menjawab soalan tersebut dan saya lihat pembelajaran dan juga pengajaran sebegini lebih berfokus. Di samping itu juga, apa yang saya belajar adalah pengurusan program. Di sini saya juga diberi kepercayaan oleh pihak sekolah untuk menguruskan program, pelbagai program juga yang dapat saya uruskan. Antaranya yang pertama saya dapat belajar iaitu pengawalan murid. Apabila kita bawa murid ramai-ramai pergi dewan, jadi dekat situ ada sedikit kekangan untuk kita kawal murid kita. Dan di situlah saya belajar bagaimana pengurusan program itu dilaksanakan. Dan yang kedua adalah pengendalian alat siar raya. Sebelum ini saya hanya menjadi pengacara majlis tapi saya tidak belajar cara menguruskan bagaimana untuk kita naikkan tune suara, bagaimana saya nak turunkan volume mikrofon, macam mana saya nak on mikrofon itu sendiri. Jadi saya belajar pengurusan program daripada pihak sekolah. Dan yang seterusnya adalah pengurusan pengoperasian. Contohnya bahagian pengoperasian murid tahun 1. Saya juga merupakan penyelaras transisi tahun 1 diberi kepercayaan oleh pihak sekolah untuk menyelaraskan murid-murid baharu. Dan yang seterusnya adalah pengurusan makanan. Pengurusan makanan di kantin juga sedikit sebanyak dapat saya uruskan. Di sini saya dapat lihat bagaimana menyediakan makanan yang mencukupi kepada semua murid secara adil. Dan ini sedikit sebanyak memberi impak kepada saya bagaimanakah cara saya untuk menguruskan program secara fizikal dan juga secara dalam talian. Baik, itu indikator yang kedua. Saya pergi kepada indikator yang ketiga iaitu ilmu binaan dan inovasi yang saya hasilkan. Baik, yang pertama adalah penghasilan sifir jawi dan kaedah silang jawi. Baik, apabila kita pergi kepada bahagian pendidikan Islam secara khusus, saya dapat lihat bahawa kepincangan ataupun permasalahan yang timbul adalah bahagian jawi itu sendiri. Murid kurang menguasai jawi. Jadi dekat sini saya akan sediakan satu kad huruf jawi dan mereka akan tahu huruf A digandingkan dengan huruf alif, huruf ba digandingkan dengan huruf B, huruf ca digandingkan dengan huruf C. Di situ kita dapat lihat murid lebih menguasai sifir jawi itu sendiri. Dan saya juga memperkenalkan kepada mereka kaedah silang jawi. Sebagaimana yang saya beri contoh di sini ialah perkataan permai, P-E-R-M-A-I. Pa, Ra, Mim, Alif, Ya. Jadi murid dapat lihat persilangan itu sendiri dan juga mereka mampu menghasilkan perkataan jawi yang mereka perlu sediakan. Saya mungkin lebih saya lebih fokuskan kepada jawi itu sendiri kerana apabila murid tidak dapat menguasai jawi, murid akan mengalami kesukaran untuk memahami pendidikan Islam itu secara menyeluruh kerana buku teks juga disediakan dalam tulisan jawi. Itu untuk contoh, itu untuk inovasi yang pertama saya sediakan dan yang kedua adalah kaedah nyanyian. Murid-murid lebih suka kepada sesuatu yang bersifat santai dan juga muzik. Jadi saya di sini mengajar banyak menggunakan kaedah nyanyian dan juga tarian sebenarnya. Ada tarian-tarian mudah yang saya sediakan, bukanlah tarian yang menari gelek, bukan. Tarian yang seperti tepuk tangan, angkat tangan, gerakkan tangan dan juga nyanyian. Nyanyian saya akan sediakan nyanyian lagu-lagu yang memudahkan mereka untuk belajar. Contohnya saya buat nyanyian lagu niat puasa. Nawaitu
صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة لله تعالى. Apabila saya nyanyikan lagu ini dan murid-murid juga mengaplikasikan lagu ini secara dalam kelas, secara berkumpulan dan juga individu, mereka lebih mudah untuk mengingati niat puasa itu sendiri daripada kita baca secara biasa. Baik, itu adalah inovasi yang kedua. Dan yang seterusnya adalah pengajaran Al-Quran menggunakan kad kalimah. Baik, di sini saya difahamkan bahawa pengajaran Al-Quran yang diamalkan di sekolah saya sebelum ini adalah secara telaki musyafahah, tetapi kita baca secara lalu. Contoh, um, dalam khatam Al-Quran kita akan, dalam di SKP khatam Al-Quran ada disediakan setiap tahun itu ada surah apa, ayat berapa. Apabila saya melihat di sekolah kita baca secara penuh. Contohnya guru hanya membaca dan murid mengikut dan murid melaluinya sahaja. Jadi saya keluarkan beberapa kalimah kepada kad-kad kalimah supaya murid lebih berfokus. Kerana saya faham murid yang saya ajar ini adalah murid-murid yang tidak pandai lagi membaca Al-Quran secara lancar, masih lagi iqra', ada yang masih lagi belum kenal huruf, ada yang merangkak-rangkak. Jadi elemen dan juga inovasi yang saya laksanakan menggunakan kad kalimah ini memberi impak lah kepada murid. Bukan sahaja mereka sudah mampu untuk membaca kalimah ayat Al-Quran itu sendiri, tapi mereka merasa lebih dihargai kerana mereka diajar kerana mereka diberikan kad kalimah yang mereka mampu untuk baca. Jadi kejayaan untuk mereka mampu baca itu memberikan kegembiraan kepada mereka. Dan murid itu sekurang-kurangnya boleh membaca satu ataupun dua kad kalimah daripada 10 kad kalimah yang saya sediakan setiap kali PDPC dilaksanakan. Seterusnya, saya juga ada membuat Google Site iaitu saya contoh di dalam slide ini iaitu Cikgu Intan, Guru Pendidikan Islam 1 Lestari, 2 Satria dan juga 3 Lestari. Di dalam Google Site saya ada sediakan video dan juga latihan kepada murid-murid. Sekiranya murid tidak hadir ke sekolah disebabkan COVID ataupun pelbagai permasalahan lain, mereka juga boleh melihat apakah pembelajaran yang diajar di sekolah pada hari berkenaan di dalam Google Site tersebut. Jadi isu keciciran itu kurang dan juga tidak berlakulah, saya cuba untuk atasi. Dan yang seterusnya, kita pergi kepada indikator yang keempat iaitu komen dan reaksi terhadap pengalaman mengajar di sekolah. Baik, yang pertama adalah iklim persekitaran antara guru, staf dan juga rakan praktikum yang sangat membantu. Baik, di sini saya dapat lihat bahawa SLT iaitu guru besar, guru penolakanan 1, guru penolakanan hal ehwal murid, guru penolakanan core kurikulum sangat memberi bantuan kepada saya, sangat memberi panduan dan juga bimbingan kepada saya, termasuklah guru pembimbing saya iaitu Puan Huzaini binti Fauzi yang sangat memberi tunjuk ajar kepada saya bagaimanakah pelaksanaan PDPC itu perlu dilaksanakan, bagaimanakah pelaksanaan core curriculum perlu dilaksanakan. Jadi di sini saya dapat belajar banyak benda. Contohnya apabila saya mengalami masalah murid tidak dapat dikawal, apakah cara untuk saya atasi, mereka beri cadangan. Jadi di situ saya dapat lihat ramai guru di antara guru-guru di sekolah saya yang sangat memberi sumbangan lah kepada perkara yang demikian. Baik, yang kedua adalah kelakuan, sikap dan tingkah laku murid yang kadang-kadang suka dikawal, tidak aktif dan juga tidak menyiapkan tugasan. Apabila kita belajar ataupun kita mengajar di dalam satu kelas, tidak mungkinlah kita akan dapat 30 orang murid yang semuanya okey, 30 orang murid yang semuanya sempurna, akhlaknya baik, tidak. Jadi kita dapat lihat di situ apabila kita masuk ke dalam satu kelas, kita dapat lihat kelakuan yang berbeza. Di situ saya dapat belajarlah macam mana cara mengawal dengan lebih baik. Dan yang seterusnya adalah rancangan pelajaran dan juga bahan bantu mengajar yang disediakan sangat memberi kesan terhadap pencapaian objektif setiap PDPC. Biasanya setiap kali sebelum saya memulakan PDPC, saya akan pergi berjumpa dengan guru pembimbing ataupun guru-guru lain untuk menanyakan adakah BBM yang saya sediakan ini bersesuaian dengan objektif yang saya bawa ataupun adakah cadangan-cadangan lain yang mereka boleh cadangkan begitu. Apabila perbincangan itu muncul, saya akan end up dapat satu
satu bahan yang lebih baik, saya dapat satu cadangan idea yang lebih baik daripada apa yang saya fikir dan saya rancang. Kerana apa? Pengalaman guru tersebut dapat sangat berharga sebab saya baru lagi melangkah ke dalam dunia perguruan, sedangkan guru-guru yang berada di sekolah saya mempunyai pengalaman yang begitu lama. Jadi mereka berkongsi pengalaman tersebut kepada saya dan saya akan rancang satu perancangan berdasarkan kepada bahan bantuan mengajar yang dicadangkan dan saya dapat lihat bahawa ia memberi kesan yang sangat besar kepada pencapaian objektif PDPC saya pada hari yang berkenaan. Dan akhir bicara, saya juga sangat mengucapkan terima kasih kepada pensyarah penyedia saya iaitu Ustaz Mahzir bin Nur kerana sangat memberi bimbingan yang baik, sangat memberi bimbingan yang sangat menyeluruhlah kepada saya dan sekaligus memberi semangat kepada saya untuk meneruskan praktikum ini. Dan terima kasih juga kepada guru pembimbing saya, Puan Huzaini binti Fauzi kerana memberi banyak tunjuk ajar dalam proses penyediaan RPH yang juga peletakan objektif itu sendiri dan juga pelaksanaan PDPC secara menyeluruh. Akhir bicara, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.